DNA UMNO biasa tradisinya membela rakyat. Kesan kejatuhan Barisan Nasional tahun 2018 tu sebenarnya sampai sekarang terkesan. Ini satu contoh bagaimana perkara-perkara yang dilakukan oleh kerajaan lalu tak semestinya perkara yang baik itu kita tak boleh teruskan. UMNO ini parti yang amat demokratik. Kita meraihkan perbezaan pandangan. Jangan sesekali sentuh dan pertikaikan, meremehkan empat perkara asas yang menjadi tunggak perjuangan UMNO. Di bawah sektor sosial inilah salah satu instrumen paling penting dari segi mobilisasi sosial dan pembangunan rakyat adalah institusi wakaf. Dalam sistem pentadbiran Islam sebenarnya inilah satu, seperti saya katakan tadi, game changer. Kalau kita memahami sistem wakaf ini, sebab itu dalam konteks ekonomi Islam itu, dia bukan hanya kita bercakap soal sektor komersial, tijari. Dia ada satu sektor dipanggil sektor sosial, sektor ijtimai. Di bawah sektor sosial inilah salah satu instrumen paling penting dari segi mobilisasi sosial dan pembangunan rakyat adalah institusi wakaf. Sebab dulu kalau kita melihat kerajaan-kerajaan Islam besar, tamadun-tamadun besar, baik tamadun Islam Andalusia, tamadun Umayyah, tamadun Abbasiyah dan yang terakhir tamadun Uthmaniyah, ya, sistem wakaf inilah yang menjadi sumber utama dari segi nak membangunkan sebuah tamadun. Maknanya kalau kita lihat pendidikan percuma yang dihasratkan itu, didanai oleh wakaf, ya. Sebab itu ia dapat mengurangkan fiskal kerajaan. Contohnya, maknanya kerajaan tak perlu berhutang untuk terpaksa untuk mendanai perkara ini. Jadi kita tidak akan terjerat dengan hutang, yang boleh kita mengurangkan bebanan itu dengan adanya wakaf. Kalau ada orang mengatakan bahawa habis tu buat apa je ada kerajaan, kan? Lebih baik kami rakyat je, ya. Sebab itu kita kena faham konsep dalam konteks Islam ini, peranan kerajaan dan rakyat itu saling, kan, kebergantungan dan keterjalinan itu sangat rapat, kan? Dan rakyat dalam konteks institusi sosial ini adalah penyumbang utamanya, dan kerajaan menguruskan masalah rakyat ini. Sebab itulah bila kita kata wakaf dalam konteks pendidikan, pembangunan usahawan, kita tahu bahawa mana-mana kerajaan sekalipun akan ada hadnya untuk mereka memberikan atau pendanaan yang bersifat optimum ataupun maksimum kepada satu-satu bidang. Contoh hari ini kita bercakap soal pendidikan percuma, ya. Kenapa ia tidak boleh direalisasikan, kan? Secara bercakap mulut, bercakap politik bolehlah, kan? Masa jadi pembangkang nak pendidikan percuma. Tapi bila kita melihat realitinya, bagaimana dana yang kita ada ini, kan, dengan pelbagai keperluan rakyat yang perlu kita tanganinya. Pendidikan dalam bajet memang tiap-tiap tahun adalah antara penerima bajet yang terbesar. Walaupun terbesar, ia masih lagi tidak mencukupi untuk memastikan memang 100% percuma. Macam saya kata tadi lah, tak payah cakap yang besar, MRSL. Kita ada 57 MRSL. Secara asas memang percuma. Tempat duduk percuma, makanan percuma, kan? Kos seorang bukan sedikit, tak kurang daripada 100,000 seorang dalam tempoh mereka belajar di MRSM selama 5 tahun itu. Tetapi pada masa yang sama mereka masih lagi terpaksa mengeluarkan bayaran seperti tadi, pakaian dan sebagainya. Ada juga bayaran-bayaran lain yang kadang-kadang pihak PIBG ataupun diistilahkan dalam MRSM muafakat kenakan kepada mereka untuk tambahan-tambahan aktiviti pelajar yang di luar daripada bajet contohnya. Tetapi cuba bayangkan kalau kita mempunyai sistem wakaf ini yang dimanfaatkan secara meluas, ia akan banyak membantu memberikan manfaat dan kesan yang lebih besar, impak yang lebih besar kepada bukan soal pendidikan saja, tetapi soal kebajikan, soal kesihatan, soal pembangunan usahawan dan ekonomi secara keseluruhan.
Pertama sekali, kita hubungan kita dengan DAP ini seperti mana hubungan kita dengan 13 parti-parti politik yang lain yang membentuk kerajaan perpaduan. Dia terikat dengan dua perjanjian, perjanjian bertulis. Pertama, perjanjian ketika kita nak memulakan penubuhan kerajaan perpaduan ini. Yang kedua adalah perjanjian yang kita wujudkan selepas kita tubuhkan kerajaan perpaduan ini. Kita namakan Perjanjian Kerajaan Perpaduan Malaysia. Ya. Dalam perjanjian tersebut, UMNO telah pun meletakkan syarat yang jelas dalam perjanjian. Jangan sesekali sentuh dan pertikaikan, meremehkan 4 perkara asas yang menjadi tunggak perjuangan UMNO. Ya, pertama, perkara 3 dalam perlembagaan, Islam agama persekutuan, dan agama-agama lain akan terus kita hormati dari segi amalan. Yang kedua, perkara 153, kedudukan dan keistimewaan Bumi Putera dan Melayu dalam konteks perlembagaan. Itu harus dihormati. Yang ketiga, institusi Raja-Raja Melayu. UMNO sebagai pemelihara kepada institusi Raja-Raja Melayu daripada dulu. Kerana bagi kita, Raja-Raja Melayu sebagai tonggak kepada pemelihara Islam, pemelihara kepada agenda Bumi Putera, dan juga sebagai puncak kepada kestabilan negara, tonggak kestabilan negara. Ya. Dan yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan dalam perjanjian itu kita sebut secara jelas, jangan meremehkan, jangan pertikaikan, jangan cuba untuk melakukan sesuatu yang boleh sehingga mengguris perasaan orang Melayu dan Bumi Putera. Ya. Dan kita juga dalam perjanjian itu menyebut ada satu avenue kalau berlakunya sedikit sebanyak salah faham, iaitu kita wujudkan Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Itu sebagai Dispute Resolution Avenue, kan? Apa platform untuk kita merungkaikan kalau ada kesalahfahaman, ketidakpuasan hati dan sebagainya. Jadi dalam konteks kerajaan perpaduan, kita masih lagi berpegang kepada perjanjian ini. Dan selama setahun setengah ini kita lihat, kalau kita bercakap soal DAP tadi, mereka menghormatinya. Kalaupun ada 1, 2, 3 pandangan-pandangan yang cuba menimbulkan suasana yang tidak harmoni. Contohnya apabila ada cadangan supaya dilantik seorang bukan Islam dalam jawatan kuasa untuk mengkaji undang-undang syariah. UMNO secara tegas membantah. Dan kita tanya, saya sendiri bertanya kepada Setiausaha Agong DAP, apakah ini pendirian DAP ataupun pandangan individu? Dia kata ini tak pernah pun dibincangkan dalam kepimpinan. Dan dia kata itu pandangan dia, itu pandangan individu, dan dia pun telah pun menyatakan bahawa pandangan ini tidak patut dan tidak wajar diumumkan secara terbuka. Jadi sebab itulah bila itu disebut, saya sebagai Setiausaha Agong UMNO mendapat mandat daripada Presiden dan kepimpinan tertinggi parti untuk menyatakan pendirian kita. Itu sebab saya terus bantah. Saya kata kita tak bersetuju. Dan kita lihat bila UMNO buat pendirian, seringkali DAP ataupun pemimpin DAP yang berkenaan dia tarik balik dan minta maaf. Dan yang terbaru seperti juga Ngakomeng, bila mencadangkan supaya kampung baru diwartakan sebagai tanah warisan UNESCO, UMNO ada pandangan kita sendiri, sebab yang seperti mana yang telah saya keluarkan kenyataan. Dan akhirnya beliau mengatakan itu baru cadangan beliau dan tak bawa pun lagi ke kabinet. Dan sudah tentu bila itu cadangan pandangan peribadi, saya sebagai Setiausaha Agong, saya bertanya juga kepada Setiausaha Agong DAP, apakah ini pendirian parti? Beliau kata tidak. Sekali lagi saya mengeluarkan pandangan dan pendirian parti. UMNO memberikan pendirian parti. Dan kita dapat lihat cadangan itu hanya tinggal cadangan, tak dibawa pun ke kabinet. Jadi dalam hal ini kita melihat setiap orang berhak untuk memberikan pandangan. Tetapi akhirnya kita harus berbincang apakah pandangan itu wajar ataupun tidak. Apakah itu akan memberi kesan kepada apa perkara-perkara yang kita sepakati sebelum ini dalam konteks ini. Dalam konteks ini, alhamdulillah, secara sehingga hari ini kita lihat bahawa apa juga perbezaan pandangan, kita ada platform yang boleh kita bincangkan. Dan hari ini saya melihat mereka masih lagi menghormati pendirian UMNO. Kita tidak seperti mana ada parti lain yang bila mereka berkawan,
mereka meleburkan prinsip dan juga idealisme perjuangan mereka. Waktu saya jadi ketua pemuda, saya sebagai ketua sayap parti, yang kita bercakap atas dasar idealisme orang muda. Kadang-kala idealisme itu mungkin tidak seiring dengan pendirian parti, dan ia mungkin juga tidak membawa pendirian parti secara keseluruhannya. Sebab itu bagi saya, parti ada pendirian, ada beza. Tengok saya hari ini, saya tak keluarkan kenyataan seperti mana dulu. Hampir setiap hari saya akan keluarkan kenyataan, tak puas hati, kritik itu dan kritik ini dan sebagainya. Tetapi hari ini saya sebagai aku sudah berbeza. Kata-kata saya itu akan ditafsirkan sebagai pendirian dan juga dasar parti. Dan sebagai Setiausaha Agung, saya kena akur bahawa Setiausaha Agung ini bukan jawatan yang dipilih. Ia adalah jawatan yang dilantik. Dia hanya bersuara apabila parti mengarahkannya untuk bersuara. Itu adalah Setiausaha Agung. Sebab itulah apabila Setiausaha Agung menyatakan satu pandangan, ya, itu adalah pendirian parti. Tetapi kalau sayap-sayap parti nak memberikan pandangan, ya mungkin idealisme dan aspirasi orang muda mungkin berbeza. Jadi, dan UMNO ini parti yang amat demokratik. Kita meraihkan perbezaan pandangan. Cuma kadang-kadang mungkin ada pandangan-pandangan itu dibuat dalam kerangka yang mungkin kita lihat sebagai tidak wajar ataupun tidak patut dan sebagainya. Itulah yang kita boleh sentiasa berbincang dan juga menguruskan perbezaan-perbezaan ini sewajarnya lah. Prinsip asas, tidak ada kerajaan yang mau membuat rakyatnya merasa susah atau melarat. Apatah lagi apabila UMNO juga ada di dalam kerajaan tersebut. Sebab DNA UMNO sentiasa tradisinya membela rakyat. Jadi bezanya kalau kita jadi kerajaan dan kalau kita jadi pembangkang. Kalau jadi pembangkang, kita sentiasa boleh menyuarakan pandangan kita secara terbuka. Sedangkan kita berada dalam kerajaan yang ada platform yang boleh melaksanakan terus dasar-dasar tersebut. Contohnya kabinet. Setiap minggu kabinet bersidang, yang mana menteri-menteri daripada pelbagai parti pun ada di dalamnya, dan parti UMNO ada 7 menteri termasuk seorang timbalan Perdana Menteri yang berada di sana, ya. Dan sentiasa setiap minggu itu juga menteri-menteri UMNO ini akan berbincang sebelum kabinet apakah isu-isu rakyat yang hendak dibawa dalam kabinet. Saya tahu sebab saya sebagai setiausaha yang menyelaras mesyuarat ini hampir setiap minggu sebelum kabinet. Kita panggil pre-council di kalangan menteri-menteri. Dan ini bukan satu yang bersifat tertutup. Kita maklumkan kepada Perdana Menteri secara terbuka bahawa tidak ada agenda lain. Bila kita buat pre-council itu di kalangan menteri-menteri UMNO, kerana kita membincangkan perkara-perkara yang kita dapat daripada akar umbi UMNO. Apalah isu-isu rakyat yang perlu diketengahkan. Dan daripada mesyuarat pre-council inilah menteri-menteri kabinet akan daripada UMNO akan bawa ke dalam kabinet. Dan saya lihat banyak sekali sebelum ini pun banyak isu-isu rakyat yang diketengahkan dan diselesaikan. Ada perkara yang ialah dalam isu ekonomi sekarang ni, kos hidup tak boleh diselesaikan dalam tempoh yang pendek. Ini kesan dia besar. Bagi saya kesan kejatuhan Barisan Nasional tahun 2018 tu sebenarnya sampai sekarang terkesan. Tak ada orang boleh menafikan perkara itu. Jadi sebab itulah perkara seperti yang dibangkitkan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra agar GST itu diperkenalkan. Hari ini baru orang sedar betapa GST itu lebih telus. Dulu kita dah beritahu dah banyak kali. Kenapa lebih daripada 145 negara dan makin banyak negara yang bergerak ke arah itu? Kenapa kita menoleh ke belakang? Mesti ada perkara yang baik di antara dalam konteks sistem percukaian baru ini yang lebih efisien, yang lebih telus, yang lebih produktif. Tetapi waktu itu kerana faktor politik akhirnya diremehkan, dan hari ini apabila
sistem percukaian yang ada hari ini tidak cukup untuk menampung kesan kelompongan yang ditinggalkan apabila GST itu dimansuhkan contohnya. Ini satu contoh bagaimana perkara-perkara yang dilakukan oleh kerajaan lalu tak semestinya perkara yang baik itu kita tak boleh teruskan untuk masa akan datang. Jadi perkara-perkara inilah yang semuanya terkait bila kita bercakap soal kos tarikh hidup, ekonomi negara, perkara-perkara fundamental ni termasuk sistem fiskal kita yang terkait juga dengan sistem percukaian. Kan? Ini baru satulah, banyak perkara-perkara lain yang melibatkan ekonomi yang harus kita lihat secara menyeluruh. Harga-harga tadi kita katakan. Nak kurangkan harga, dia melibatkan peniaga, dia melibatkan petani, dia melibatkan dan sebagainya. So bagaimana kita nak strike the balance itu sendiri. Jadi itu juga terkait dengan soal bagaimana ada atau tidak soal pencatutan yang berlaku. Jadi ini semua perkara-perkara yang saya lihat isu yang sentiasa diperjuangkan oleh UMNO dan tidak pernah kita sama sekali meninggalkan agenda perjuangan untuk rakyat. Yang boleh saya katakan memang ini antara suara daripada Kongres Ekonomi Bumiputera, antara perkara yang dibangkitkan oleh antara dua kluster. Satu kluster daya saing perusahaan Bumiputera, satu lagi kluster penguasaan Bumiputera. Sekurang-kurangnya dua kluster ini mendapat banyak feedback daripada apabila mereka menjelajah dalam sisi dilibat urus di beberapa buah negeri. Ini antara yang, sebab saya antara ketua sekretariat penganjur kan, MARA adalah penganjur, jadi kita kumpulkan semua. Saya dapat lihat bahawa antara resolusi-resolusi penting yang disuarakan untuk kembalikan semula GST ini bagi mengurangkan kelompongan perolehan negara dan juga dari segi menguatkan lagi fiskal polisi fiskal negara.